Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini saya membawakan satu hadis kursi pilihan daripada buku yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, iaitu buku berkenaan dengan hadis-hadis kursi pilihan ataupun al-ahadithul al-qudsiyah, al-ahadithul qudsiyah. Tajuk kali ini adalah berbaik sangka kepada Allah. Kenapa tajuk ini dipilih? Kerana hari-hari kita melalui perjalanan hidup kita, kadang-kadang merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala macam saja nak bagi suatu musibah kepada kita ataupun tidak memenuhi permintaan dan kehendak kita. Kadang-kadang kita merasakan macam Allah Subhanahu wa taala ingin menganiaya hidup kita. Jadi sebab itulah penting untuk kita belajar balik, mengenali balik dan memperingati balik bahawa berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis kursi. Bila kita sebut hadis kursi ini adalah dia hadis, dia bukan Quran, tetapi di dalamnya adalah perkataan, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis kursi ini? Allah menyebut ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersamanya ketika ia mengingatiku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan apabila ia mengingatiku, menyebutku di dalam suatu, mengingatiku di dalam dirinya, maka aku mengingatinya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairu minhu. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairu minhu. Dan apabila ia mengingatiku di dalam suatu kumpulan manusia, maka aku menyebut namanya di dalam satu perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya, iaitu perkumpulan malaikat. Siapa buat majlis zikir, ingat Allah, Allah mengingati kita juga dengan kumpulan yang lebih baik, iaitu daripada para malaikat. Wa ini qataraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan apabila ia menghampiriku, apabila hamba menghampiriku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta.
taqarrabtu ilaihi dhira'a wa in iqtaraba ilayya dhira'a iqtarabtu ilaihi ba'a. Maka apabila ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan apabila ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Tirmizi. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Mutawalli, dia kata Allah ingin mengingatkan kita kepada kita bahawa kunci itu berada di tangan kita. Ini benda paling besar. Apabila kita memulai diri kita dengan ketaatan, maka Allah akan memberikan anugerah dan kurnianya tanpa batas. Awal-awal lagi hadis ini memberikan satu gambaran, inda zanni abdi bi. Aku akan bersangka dengan apa yang hamba-Ku sangka kepadaku. Ini mengajar kita satu psikologi yang besar dalam hidup, iaitu apa yang kita sangka dalam hidup kita. Kalau kita sangka kita tak boleh, itulah tak boleh lah. Allah bersama dengan sangkaan itu. Kalau kita kata kita orang bodoh, maka ya betul, kita orang bodoh, kerana itu sangkaan kita. Apabila kita menyangka kita tidak kuat dan kita tidak hebat, kita memang macam ni ustaz, tak hebat, ya betul, kerana aku, kata Allah, inda zanni abdi, apa yang hamba-Ku sangka, aku akan bersama dengan sangkaan itu. Tapi kalau kamu bersangka Allah itu pengampun, Allah itu pemberi kekuatan, Allah itu memberikan kemuliaan, Allah itu menaikkan manusia dengan Islam, ya, itu juga benar. Sebab tu dalam hadis yang kita dengar tadi, Allah membalas dengan yang lebih baik. Sebab tu konsep berdoa dengan Allah, yakin Allah mengabulkan doa dengan yang lebih baik, yang kita tak tahu itu lebih baik untuk kita. Sebab tu orang-orang yang memahami sifat Allah Ta'ala akan sentiasa mensyukuri. Walaupun dia tak dapat apa yang dia minta, dia dapat sebaliknya. Bila dapat sebaliknya, itu yang terbaik untuknya. Kerana setiap kali Allah sebut dalam hadis tadi, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang tu ingat aku ingat dia dalam diri aku. Kalau mereka ingat aku secara berkumpulan, aku akan ingat mereka lebih daripada baik daripada kumpulan mereka, iaitu kumpulan para malaikat. Makna Allah bersikap nak membalas dengan yang lebih baik. So bersyukurlah apabila ada satu doa yang kita mohon tiba-tiba dapat sebaliknya, kerana itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu. Tapi kalau kita sangka teruk lah, doa pun tak dapat, banyak tahun dah macam ni je, ya, benar juga sangkaan kamu, kerana kamu apa yang kamu sangka. Ini betul-betul Islam mengajar satu side yang diajar dalam bab positive view, tuan-tuan. Kita nak melihat sesuatu itu dengan nilai positif. Tapi memang manusia awal-awal bila apa yang datang padanya negatif dulu. Jarang manusia ni secara fitrahnya dia positif dulu, jarang. Tiba-tiba berlaku satu musibah, mana mungkin positif dulu, dia negatif dulu, tuan-tuan. Yang paling mustahak adalah counter balik. Yang sebab yang baiknya adalah ni tadi, zon yang benar balik dengan Allah Ta'ala. Ada tu, aku tak nampak ni, Allah Ta'ala buat satu ni, ada hikmah ni, aku yang tak nampak. Nak kena counter. Counter tu kena banyak kali. Counter itu kena jadikan habit. Counter itu kena repeat. Repetition itu menyebabkan sekali kita yakin.
Sebab dia betul-betul memerlukan keyakinan, bukan hanya omongan di lidah tetapi tidak yakin di hati. Sebab itulah Syekh Mutawalli sebut, dia kata Allah mengingatkan kita, di tangan kita ada kunci. Allah prepare siap-siap nak ambil kunci ni. Apakah kunci itu? Positif tuan-tuan, sangkaan yang baik, yakin dengan Allah Ta'ala. Apa jua yang dibuat oleh Allah Ta'ala ada kelebihan untuk kita. Kenapa saya bercakap tajuk ni? Kerana yang bercakap ini pun kadang-kadang bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalah Allah Ta'ala nak buat kat aku pula ni? Pasal apalah jadi macam ni? Kenapalah yang aku nak buat ni tak jadi-jadi lagi? Sebab apalah susah sangat? Dia mari yang tu dulu. Tapi bila teringat balik akan hadis Nabi, Allah menyatakan di dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altum bainakum muharama. Aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, ku jadikan zalim itu juga haram di kalangan kamu. Allah declare siap-siap dia tak akan buat zalim. Tandanya apa yang terjadi pada kita adalah yang terbaik untuk kita, walaupun kita tak nampak view itu baik ketika kejadian itu, walaupun tak nampak. Itulah Allah Ta'ala. Ramai orang baca hadis Quran dengan pandangan yang salah. Contoh, kalau kita kaya, nanti Allah hitung kita banyak. Bila Allah hitung banyak, kita lambat masuk syurga. Dia berhenti kat tu. Akhir sekali view yang timbul, kalau kaya nanti Allah akan hitung banyak, takut-takut neraka tempat kita. Tak. Allah ada view lain. Bila kamu harta banyak, hitungan pun banyak, tandanya Allah nak hitung, semoga ada alasan kamu masuk syurga yang lebih baik. Sebab hitungan itu dibuat. Kalau hitungan yang dibuat itu menyebabkan kamu banyak harta, kot-kot di celah-celah tu ada peluang untuk kamu masuk syurga lebih baik. Kalau tak, Allah sedang mencari alasan macam mana nak buat kamu berada di dalam syurga. Bukan Allah mencari jalan macam mana nak masukkan kita ke dalam neraka. Itulah view yang salah tuan-tuan. Batu Mutawalli Sya'rawi kata tadi, kunci duduk di tangan kita. Kita nak buka macam mana? Kita nak buka putak belah kanan atau putak belah kiri? Kalau kita nak buka dalam bentuk positif, ya, kita akan dapat view yang positif. Tapi kalau kita nak buka belah kiri, maka kita akan dapat negatif view yang kita minta, dan kita akan bersikap demikian. Terus saya kata banyak orang salah faham dengan Allah Ta'ala. Zon dengan Allah tu tak betul, termasuk saya. Tapi bila Allah berkata banyak kali, siapa yang datang, iqtaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Siapa datang padaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Yang paling menarik tadi, wa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalah, aku datang kepadanya berlari-lari anak. Tanda Allah sangat nak hambanya itu mendapat rahmat. View ini kena tukar tuan-tuan. Sebab tu berbaik sangka itu maksudnya positifkan minda kita terhadap Allah Ta'ala. Jadilah apapun, kacamata kita tetap kata ada benda positif ni yang aku tak nampak sekarang. Ada sebab Allah Ta'ala buat gini ni, ada kebaikannya ni. Inilah benda-benda yang ilmu itu berada di tangan Allah. Kunci itu diberi kepada kita. Kita nak buka macam mana? Kalau kita buka dalam bentuk negatif, negatiflah tuan-tuan. Itu maksud dia. Lalu dia kata, Allah ingin kita mengerti bahawa ia telah meletakkan kunci syurga di tangan kita. Di setiap kita ini ada petunjuk jalan yang akan mengantarkan kita ke syurga atau ke neraka. Oleh kerana itu, apabila engkau memenuhi janji Allah, maka ia akan memenuhi janjinya. Jika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Banyak ayat Allah sebut. Allah rakam dalam suratul Baqarah ayat ke-40. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah sebut, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Nescaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah tempat yang kamu harus takut. Tunai janji Allah. Klaim banyak, rungut banyak,
tapi janji dengan Allah tak tunai. Janji yang wajib, janji memberikan zakat, janji untuk menunaikan haji, janji yang kita tamatri untuk melakukan puasa Ramadan. Ni tak lama lagi akan datang Ramadan, tuan-tuan. Janji nak melakukan solat. Sedangkan semua yang kita janji dengan Allah itu manfaatnya langsung tak balik pada Allah, balik pada kita, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah was-salatu burhanun, kata Nabi. Nabi kata puasa itu perisai. Siapa yang puasa menjadi perisai untuk dirinya. Siapa yang puasa, dia ada protection. Dia tak mudah buat zalim ke orang, dia tak mudah nak tindas orang, sebab dia ada perisai. Perisai daripada melakukan kezaliman dan perisai daripada dizalimi, tuan-tuan. Itulah perisai. As-saumu junnah. Puasa ni perisai. Dalam sepanjang sejarah, tuan-tuan, saya pernah buat satu video cerita macam mana bila orang yang tak merasai kesusahan orang lain pasti menindas orang lain, tuan-tuan. Satu-satunya agama yang bagi kita rasa payah, susah terhadap merasai perasaan susah orang lain adalah Islam. Islam betul-betul bagi umatnya 1 bulan, bagi pengikutnya 1 bulan, berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan. Dia lebih rendah daripada gagal bisnes, dia lebih rendah daripada tak cukup duit, dia lebih rendah daripada pandemik yang melanda kita. Iaitu rendah itu berada di titik makan dan minum tak boleh daripada terbit matahari sampailah terbenam matahari, daripada terbit matahari, daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Tak boleh diisi perut, tak boleh makan, tak boleh minum. Barat hari ini pun hanya berani memperjuangkan satu jenis puasa untuk kesihatan, namanya IF, intermittent fasting, tuan-tuan. Intermittent fasting ni orang yang berpuasa 24 jam, orang berpuasa 23 jam. Dia hanya tidak boleh makan dan perkara yang masuk dalam mulut ada kalori. Tapi dia masih boleh minum air kosong boleh, minum teh kosong boleh. Intermittent fasting orang buat paling tinggi 36 jam. 3 hari tak makan, hanya minum sahaja. Yang normal 16 jam. Yang agak tengah sikit 23 jam. Kok mana 23 jam pun dia tak dipanggil dry fasting, dia panggil wet fasting, iaitu puasa itu masih boleh minum. Tapi Islam nak uji umatnya bukan dengan intermittent fasting sebab kesihatan semata-mata, tapi nak melahirkan feeling, nak melahirkan perisai, nak melahirkan perasaan tanggungjawab. Duduk di titik paling rendah, namanya puasa. Bila berpuasa tak makan tak minum, feeling rasa lapar dahaga tu ada, menyebabkan tak berani dah buat nanya pada orang. Sebab kalaulah aku pun rasa susah macam ni, macam mana orang lain tak makan tak minum? Bila kita ada view itu dan feeling itu, menyebabkan kalau kita ada kuasa, kita tak akan berani menzalimi orang lain. Sebab kita pernah rasa titik paling susah dalam hidup, iaitu tidak ada makan dan tidak ada minum. Itu dinamakan as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Allah anugerahkan pada umat ni buat untuk kita. Walaupun Allah Ta'ala kata fa innahu li, puasa tu untuk aku. Maksud dia untuk aku tu, aku akan bagi pahala. Tapi dari segi kesan dan manfaatnya untuk kita, tuan-tuan, untuk kita. Jadi kuncinya apa? Puasa ni untuk aku. Hari ni orang letak kunci apa? Puasa ni untuk Allah. Allah suruh. Menyebabkan kita ada view puasa itu liability, puasa ni tanggungjawab, puasa ni bebanan, puasa ni taklifan. Huraian puasa taklifan, puasa tu bebanan, puasa tu liability. Puasa ini menjadi suatu ujian Allah untuk kita. Akan sekali terkambus satu lagi zon yang kita kena buka. Zon yang kita kena buka apa dia? Puasa ini aset, menyebabkan kita jadi orang ada perisai. Puasa ni pemberi kesihatan. Puasa ni menyebabkan feeling kita makin bagus. Puasa ini menjernihkan hati. Puasa ini menyebabkan kita tidak jadi zalim pada orang lain. Jarang orang faham puasa dalam view zon yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah kata wa aufu bi ahdi, tunaikan janji kamu kepadaku. Ufi bi ahdikum, aku akan tunaikan janjiku kepadamu. Percaya dah? Habis saja ibadah yang kita buat mukhlisan dan ikhlas pada Allah, mukminan, beriman pada Allah, apa jadi? Masya Allah, manfaatnya banyak tuan-tuan. Saya selalu bercakap, kalau tuan-tuan baca Quran tapi tuan-tuan tak rasa manfaat baca Quran, tu bahaya. Baca Quran tapi tak rasa manfaat, ada view yang silap buka tu tuan-tuan. Tuan-tuan berzikir tapi tak merasai kenikmatan berzikir, ada benda tak kena tu. Sebab yang kita fokus adalah habiskan zikir, bukan kenikmatan dengan menyebut zikir-zikir itu. Yang kita fokuskan habis bacaan Quran, bukan yang kita fokuskan adalah apa kata-kata Quran yang menyentuh perasaan kita. Sangat beza. Baca Quran bagi jadi aset, bukan liability tuan-tuan. Ini benda yang harus kita buat. Kalau tidak bertahun-tahun beribadah, tuan-tuan bersangka buruk dengan Allah selalu. Aku baca Quran banyak dah tapi tak rasa apa. Banyak dah zikir tapi tak rasa nikmat lah. Banyak dah buat sembahyang tapi rasa macam tu je. Sebab tak buka kunci zon yang baik tadi. Di situ disuruh pada kita untuk buka kunci zon yang baik, insya-Allah. Batu Allah rakam dalam ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum. Syarat utama dalam semua ibadah mengingati Allah. Sebutlah subhanallah sekali, tapi subhanallah itu dengan menyebut Maha suci Engkau ya Allah. Ingat, sedang berdialog dengan Allah. Ingat, sedang berbicara dengan Allah. Ingat, sedang menyentuh dan menyantuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukan subhanallah kerana mengejar 33 kali nak habis. Bukan la ilaha illallah sebab nak habiskan 100. Tu yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang difikirkan bila nak habis. Potong siap-siap, jangan fikir bila nak habis. Macam itulah baca Quran, bila nak habis. Jangan baca Quran kerana bila nak habis, tuan-tuan. Begitulah masuk solat, bila nak habis, tuan-tuan. Jangan fikir solat bila nak habis. Potong siap-siap bila nak habis tu. Ingat Allah. Nescaya Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, Masya Allah, Allah tak akan mengkhianati janji dia. Inna Allah la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak akan mengkhianati, membezakan ataupun tidak memenuhi janji yang telah engkau berikan ya Allah. Tak, tuan-tuan. Ini cara berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kempen bab ni? Saya tak nak Ramadan nanti kita berlumba-lumba, tuan-tuan, untuk menghabiskan. Kita berlumba-lumba kerana mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Masuk awal dalam masjid sebab nak Allah perhatikan kita. Ha anadza ya Allah. Ni aku ya Allah. Aku datang awal kerana-Mu ya Allah. Kita menyumbang ya Allah. Aku menyumbang ya Allah. Lihatlah aku ya Allah. Aku menyumbang ya Allah. Adakah Allah tidak tengok? Allah tengok. Tapi sebutan kita tu menyebabkan kita jadi niat kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Masa tu baru nikmat akan datang. Kempen saya mutakhir ni adalah tukarkan ibadah daripada liability ataupun tanggungjawab ataupun bebanan ataupun taklifan kepada hadiah, kepada aset, kepada keperluan. Kalau aku tak buat, aku yang rosak, bukan Allah Ta'ala yang rosak. Kalau aku tidak buat benda tu, aku yang rugi, bukan Allah yang rugi. Mana kena ada benda tu duduk. Puasa ni kalau aku tak buat, aku yang rugi, sebab Allah tak memberikan janji dia pada aku, sebab aku tak penuh janji dengan Allah. Orang puasa apa kelebihannya? Farhatan, dua kegembiraan. Nak gembira dalam musim Ramadan, puasa, sebab ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, gembira masa buka. Buka ada dua lah. Buka ketika time berbuka, buka bila datang Idul Fitri, kembali pada fitrah. Tuan-tuan, feeling ni lain macam, tuan-tuan. Bila kita puasa 30 hari, kita tak dindong-dindong, kita tak buat benda yang tak sepatutnya. Habis saja Ramadan, kita ada rasa ada satu sukses, kejayaan yang sangat besar kita dapat. Yang benda tu tak payah cerita ke orang, kita yang tahu. Allah, Alhamdulillah, sonok tahun ni.
dapat tahajud, dapat baca Quran, Allahu Akbar, kita keluar tu kita rasa sedap. Benda tu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh beli dengan akal, dia betul-betul duduk dengan perasaan. Zon baik dengan Allah Taala. Lalu Allah Taala kata, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mulakan diri kamu dulu membantu Allah, nescaya Allah akan membantu kita. Membantu Allah maksud dia, Allah suruh kita berjuang, kita berjuang. Allah suruh kita bersama dengan Islam, kita bersama dengan Islam. Allah suruh kita tunaikan kewajipan, kita tunaikan kewajipan. Percaya tak? Buat itu semua, Allah akan membalas balik daripada jalan min haitsu la yahtasib, yang kita tak sangka-sangka. Umat Islam ada satu jalan yang mahal, namanya jalan tak sangka-sangka. Jalan ni lah yang kita kata jalan yang sangat-sangat seronok, sebab dia terkejut. Dia jalan surprise ni, jalan yang tiba-tiba dapat, benda ni hanya orang yang membantu agama Allah akan rasa, tuan-tuan. Nak cerita tak boleh, dia kena lalui baru tahu. Orang yang lalui saja boleh bercerita. Macam mana tuan? Saya alhamdulillah, ustaz cerita tu saya dah rasa, ustaz. Dia boleh cerita kerana dia merasainya, tuan-tuan. Mari kita kumpulkan cerita itu untuk kita merasai pula, tuan-tuan. Jadi hanya dengan modal iman Allah akan mengencangkan tali kendalimu. Apabila engkau mengharapkan agar Allah mendekat kepadamu sehasta, maka dekatlah kepadanya sejengkal. Maknanya nak bagi tahu action kita sikit ya, Allah akan memberi compounding lebih pada itu, tuan-tuan. Action kita sikit ya, angkat tangan, ya Allah ampunkan dosaku, bagi kekuatan padaku. Allah memperhatikan kita lebih daripada tu. Action kita sikit ya. Tapi kebiasaannya orang tak mau action, tak mau bertindak, merasakan tak kot, aku dok kot, orang lain dapat kot, aku bukan kot, Tuhan pun tak tengok aku kot. Berapa ramai orang di luar sana putus asa daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tak mau kembali pada Allah. Dia kata dosa dia banyak. Dosa saya banyak ustaz, balik pun Tuhan tak terima. Dia dah meletakkan zon begitu. Tapi kalau dia meletakkan zon, yalah dosa banyak ustaz, saya duk haraplah Allah Ta'ala ampunkan. Saya tahu saya tak baik, tapi insya-Allah lah saya balik pada Allah pelan-pelan ustaz. Saya cuba insya-Allah. Itu yang terbaik. Tanda orang tu tak putus asa pada rahmat Allah. Dan tugas kita pula adalah jangan bagi orang putus asa dengan rahmat Allah. Sebab tu melihat orang yang tidak tutup aurat, jangan digelengkan kepala. Apa nak jadi? Jangan. Melihat orang yang belum cukup sembahyangnya, jangan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kau nak jadi apalah tak sembahyang ni. Jangan putus asakan dia. Bagi harapan dekat dia. Agama ni pemberi harapan, bukan pemusnah impian, tuan-tuan. Ayah yang memberi harapan pada anak-anak dekat nak mati, ayah tahu kamu semua ni belum baik, tapi ayah ada satu cita-cita ya. Satu hari kamu balik pada Allah, Allah merahmati kamu semua. Kamu baliklah dengan Islam, insya-Allah Allah memberi kebaikan pada kamu. Walaupun di hati tu rasa macam teruknya mereka ni, teruknya anak-anak aku ni, tapi bagilah satu harapan dan berdoalah dengan harapan, ya Allah, itulah yang mampu aku buat, ya Allah. Aku yakin ada terbaik untuk mereka, ya Allah. Kau bagilah kebaikan pada mereka. Manusia biasanya akan judge apa yang sedang ada depan mata. Saya dulu jumpa satu ustaz. Sebelum jadi ustaz, dia pun sama saya lah sekolah. Dia jadi abang lah masa zaman sekolah tu. Dia pondok Pak Ya. Saya ni budak nakal, tuan, zaman sekolah dulu. Kami pernah pergi Gunung Jerai, naik Gunung Jerai sampai tak sembahyang Jumaat. Kena tangkap, tuan-tuan. Nak tangkap tak solat Jumaat. Dia tangkap kami. Dia lah hukum kami. Sampailah satu masa dia balik pada Mesir cuti, dia jumpa saya dah jadi baik. Dia geleng kepala, dia kata Masya Allah, tak sangka entah jadi baik tu. Kami orang tak sangka tu. Tak sangka entah boleh jadi baik. Bukan kata dia tak sangka, saya pun tak sangka. Tak. Tapi satu dulu yang saya selalu sebut, ya Allah, aku memang jahat, tapi tak ada satu hari pun aku tak mau balik padamu, ya Allah. Cuma aku jahat, ya Allah.
Aku cuma nak balik ya, tapi aku tak mampu setakat ni Allah. Tapi aku tetap bersangka baik kau akan bagi aku ruang nanti ya Allah. Rupanya sangka baik dengan Allah Ta'ala tu besar. Kita tak putus asa dengan Allah, Allah lagilah tidak putus asa dengan kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita dah tutup pintu itu dan kita putus asa, Allah pun tak boleh buat apa, kerana kita yang tutup kunci yang Allah Ta'ala bagi tadi. Jadi mari tuan-tuan, kita nak semua orang jadi baik. Sebab tu kami di Ustaz Pro, kami buat Ustaz Pro ni, kalau ikut bukan untuk tuan-tuan, sebab tuan-tuan dah datang dengan kuliah. Tapi kami terfikir di luar sana ada cucu kita, anak kita, saudara mara kita yang tak datang masjid surau. Bukan kerana mereka tak berkesempatan, bukan kerana mereka tak nak datang, tapi tidak berkesempatan. Mungkin mereka sibuk dengan urusan. Mungkin ada yang lalah minit lepas khutbah baru datang. Tapi kita tak boleh sangka mereka itu semua jahat. Kita tak tahu apa yang jadi pada mereka. Cuma cita-cita kita adalah kalau sampai tahap kita buat Ustaz Pro untuk tackle mereka, lepas tu mereka dah tengok Ustaz Pro, mereka dah tengok kuliah dalam tu, mereka dah ambil, tapi mereka tak mau juga, dah enggan, barulah pada masa tu kita kata, Allahumma syahad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah, sampai ke dalam poket dia orang. Aku buat app agar dia orang boleh tengok program agama dalam tu ya Allah. Kalau sampai tahap tu juga mereka tak mau, saksikanlah ya Allah, aku telah buat sehabis baik. Tapi yang kita tak nak jadi ustaz yang judge orang setiap masa. Apa nak jadi dengan orang di luar sana tak datang masjid? Apa nak jadi dengan orang Melayu kita yang tak mau sembahyang? Apa nak jadi tu nampak zon yang tidak baik. Sedangkan mereka itu tak ada siapa pun engage, tak ada siapa pun mendekati mereka. Saya faham nak dekati mereka kita tak ada masa, tapi sekurang-kurangnya usaha yang kami buat, kita boleh kempen orang download. Ambillah, kalau kamu tak sempat datang masjid, kamu malu nak jumpa orang di masjid, kamu boleh tengok agama di situ, kamu boleh engage dengan para ustaz di situ. Itu niat kami, tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita telah siapkan benda tu, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh download, ada banner di belakang sana. Kita telah masukkan dalam App Store dengan Google Play, tuan-tuan. Tapi untuk awal ni memang hanya ada video, ada nota, ada infografik dulu. Tapi lepas ni kita akan masuk lagi elemen lain. Ada elemen zikir, ada elemen soal jawab, ada elemen boleh belajar Quran dalam tu, ada elemen betulkan Fatihah, ada engagement yang boleh buat tentang urusan suami isteri. Tapi tu dia journey, long journey tu, perjalanannya panjang. Macam mana nak jadi, wallahu alam, saya tak tahu. Saya hanya yakin Allah Ta'ala, kita bantu agama dia, Allah akan gerakkan hati tuan-tuan untuk bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan juga menjadi sebab benda ni berjaya. Allah mengira hitung pahala pada kita, insya-Allah. Dan itulah benda yang saya sebut pada tengah hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bagi rahmat dan kebaikan. Cukup sekadar tu, insya-Allah. Boleh tuan-tuan download Ustaz Pro, tuan-tuan, dan ada tabung di belakang sana untuk sumbangan agar kami dapat terus terbaik, insya-Allah. Wallahu alam.